Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan dan puan. Selamat datang ke YouTube channel Nur Aminah Omar. Sekali lagi tuan dan puan, kita bersiaran dan dalam video kali ini kita akan membincangkan tentang dari mana idea bisnes kita boleh jana. Macam mana kita nak dapat idea bisnes? Ayat mudahnya, bagaimana kita nak mendapatkan idea untuk menjalankan bisnes. Baik, kepada tuan dan puan yang pertama kali menonton video ini yang masuk ke channel YouTube Nur Aminah Omar, saya ucapkan selamat datang. Nama saya Nur Aminah binti Omar. Saya merupakan seorang business advisor. Dan pada masa yang sama saya mengendalikan program dan berkomunikasi dengan usahawan dan program-program dijalankan dengan kerjasama syarikat-syarikat dan juga agensi. Buat masa ini tuan dan puan, saya menjalankan business advisory kepada small businesses bersama dengan tim ABA Malaysia, Action Business Advisors Malaysia Sdn Bhd, yang pejabatnya berlokasi di Subang Jaya. Baik, untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa tinggalkan thumbs up, nanti subscribe kepada channel dan tekan butang loceng tu kerana tuan dan puan akan dapat notifikasi. Jadi dalam video kali ini seperti yang saya sebut tadi, kita akan bincangkan tentang bagaimana kita nak dapat idea nak buat bisnes apa. Katalah tuan dan puan dah ada bisnes sekalipun, kita kata apa idea, kita kata bisnes tambahan ataupun bisnes lain yang kita nak buat ni. Kat mana kita nak cari idea tu. Okey. Baik. Ini adalah tiga perkara yang biasa yang biasa kita tanyakan untuk kita cari satu idea nak memulakan perniagaan ni. Yang pertama sekali, kita tengok di sekeliling kita ataupun dalam komuniti kita ataupun dalam negeri kita ke dalam negara kita, kita tengok apakah ada sebarang produk sebarang produk ataupun sebarang perkhidmatan yang buat masa ini tak ada di komuniti tapi diperlukan. Katalah mungkin kita lihat dulu pasaran. Katalah kalau perniagaan yang kita nak mulakan tu pasarannya bermula lokal, berbentuk komuniti, kita lihat dulu pasaran lokal dan komuniti tu macam mana. Ada atau tidak produk-produk ataupun servis yang diperlukan tetapi tak ada. Kalau kita melihat dalam konteks yang lebih besar, mungkin kita kata di peringkat orang kata negeri, di peringkat daerah atau negeri, atau mungkin di peringkat keseluruhan negara, mungkin kita boleh lihat di situ, tetapi soalannya sama. Apakah ada produk atau perkhidmatan yang diperlukan tapi tak ada lagi? Jadi kita akan dapat satu idea bisnes apa yang kita nak buat. Okey. Yang kedua tuan dan puan, kita boleh tanya juga soalan apakah sebenarnya masalah ataupun cabaran-cabaran yang dihadapi disebabkan oleh ketiadaan sesuatu servis ataupun sesuatu produk. Apakah masalah, problem lah kan? Apakah masalah ataupun cabaran yang dihadapi disebabkan produk atau servis tu tak ada? Katalah tempoh hari ini saya kongsikan sajalah. Tempoh hari ada satu tempoh masa tu, kita kata orang perempuan dia kata orang perempuan ni dia hilang masa dia. Dia tak cukup masa sebab dia kena gosok baju banyak. Dia kena gosok baju. Jadi wasting time gosok baju ni, dia kata. Okey. Tapi pada masa yang sama, kalau dia nak upah orang, additional cost, dia tak mau. Jadi keluarlah satu model baju tak perlu gosok. Jadi ada pula satu idea bisnes di mana dikeluarkan satu produk untuk perempuan-perempuan, untuk wanita, dengan tagline dia tak payah gosok. Baju tak perlu gosok ke baju tak payah gosok. Ada tuan-tuan puan semak, ada produk tu. Jadi itu sebagai satu contoh, sebagai satu contoh. Jadi mungkin kita boleh tengok balik, kita boleh tengok apakah di luar sana, apa masalah-masalahnya dan apa cabaran-cabarannya yang orang hadapi disebabkan ketiadaan sesuatu produk atau sesuatu servis. Jadi daripada situ kita akan dapat idea. Kita fikir, kita boleh brainstorm, sama ada brainstorm sendiri ke brainstorm dengan kawan-kawan, kita akan dapat. Jadi apa yang kita tawarkan itu sebenarnya akan menyelesaikan isu-isu dan keadaan itu. Itu yang kedua. Baik. Yang ketiga tuan dan puan, apakah ada di sekitar kita ni produk ataupun servis yang dah sedia ada? Dah ada, tetapi kita perbaiki. Dia macam kalau kita tengok ini bersifat teknologi lah. Contoh kalau kita kata kipas kan kita tengok. Jadi kita nak improve. Mula-mula kipas kita kata okey, kita nak improve. So dia adalah yang bentuk apa orang cakap mungkin ada bentuk yang standing fan, apa semua ada macam-macam bentuk kipas lah. Jadi bila ada improvement, keluarlah apa tu nama
penyejuk udara. Aircon tu satu, tapi ada yang portable penyejuk udara. Ada satu jenis, saya ni tak berapa fasih tentang kipas tapi saya bagi contoh, sebab depan saya ada kipas ni, jadi saya bagi contoh kipas. Jadi mungkin kita kata kita nak improvekan kipas ni, sebab kipas ni bermasalah kalau ada blade. Jadi improve, ada satu produk kipas tak ada blade. Saya rasa tuan dan puan pernah jumpa. Dia fungsinya kipas, dia berangin tapi dia tak ada blade tu. Jadi dia improve. Jadi keluarlah satu produk baru. Dia begitu. Jadi tuan dan puan mungkin boleh lihat kalau tak ada idea nak buat bisnes apa, nak buat bisnes apa. Jadi mungkin boleh lihat di sekeliling apakah ada sebarang produk ataupun perkhidmatan yang sudah ada, tetapi kita boleh tawarkan sesuatu yang baru dengan memperbaiki. Dia ada memperbaiki tu, mungkin dari segi proses, mungkin dari segi produk tu sendiri, mungkin daripada segi package servis ataupun bagaimana servis itu kita sampaikan kepada pelanggan. How does the service delivered to our clients. Contoh macam tuition kan, macam tuition. Jadi anak-anak dia hantar ke pusat tuition ataupun tutor datang ke rumah. Jadi ada yang memperbaharui sistem itu dengan buat virtual ataupun online tuition. Ada begitu. Jadi itu antara contohnya. Jadi apabila kita dah tanya 3 soalan ni, kita perlu tahu juga ini 3 soalan ni adalah kita melihat kepada outside. Maksudnya soalan-soalan yang kita lihat di luar, kita lihat di komuniti, kita lihat di kawasan ni, kita lihat di market tu. Itu eksternal. Tapi ada satu lagi kalau kita kata kita nak cari idea bisnes ni, kita kena tengok internal. Jadi internal ini ada beberapa perkara. Pertama sekali, apakah kemahiran yang kita ada? Katalah kalau kita nak mulakan sesuatu perniagaan ni, apakah kemahiran yang kita ada? Itu satu. Yang dalam. Okay, kedua, apakah kita ada minat ataupun hobi-hobi tertentu yang kita boleh jadikan dia sebagai asas kepada sebuah perniagaan. Katalah, saya pernah jumpa, memang ada seorang rakan saya tu, dia memang suka, sebenarnya dia suka bab-bab kecantikan, bab-bab kecantikan kulit, kecantikan lah, tetapi lebih kepada muka lah, facial. Jadi hinggalah ke hari ini beliau menjalankan tu lah bisnes, tetapi bisnes dia ni lain lah sikit kan, dia tak adalah spa ke salon, tak ada, tetapi konsepnya adalah memberi servis makeup, memberi servis makeup tu tadi. Jadi itu pun boleh jadi tuan dan puan. Jadi apabila kita kata nak buat bisnes apa, kita ada 2. Pertama tadi kita tanyakan soalan-soalan yang berbentuk eksternal. Apa yang ada, apa masalah di pasaran, apa yang tak ada yang kita boleh adakan, apa yang dah ada yang kita boleh baiki. Kemudian satu lagi set soalan adalah kita tanya kepada diri kita, apakah kita ada kemahiran-kemahiran tertentu yang kita boleh gunakan sebagai asas perniagaan itu tadi, ataupun kita ada satu minat ataupun hobi yang kita boleh jadikan sebagai asas kepada perniagaan. Dan saya pernah juga mengikuti satu program, nama beliau adalah Puan Ratna, di mana beliau menghasilkan lukisan-lukisan. Beliau menghasilkan lukisan yang sangat saya kata cantik lah, detail. Dia banyak lukisan-lukisan yang berbentuk nature. Jadi yang itu sebenarnya menjadi perniagaan beliau, yang mana beliau jual gambar-gambar itu. Jadi itu asalnya adalah berbentuk hobi dan minat, tetapi boleh dijadikan sebagai satu perniagaan. Jadi baik tuan dan puan, dalam video kali ini saya sudah bincangkan sebenarnya ada 2 bahagian, di mana kita nak cari business idea tu tadi. Ada 2 bahagian di mana kita lihat eksternal satu, dan kita juga lihat internal satu lagi, sebagai diri seorang usahawan. Jadi untuk itu tuan dan puan boleh tinggalkan thumbs up. Saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Boleh klik like, subscribe kepada channel dan klik loceng supaya dapat notification. Boleh tonton semua video-video lain dalam playlist yang disediakan di channel YouTube Nur Aminah Omar. Dengan itu tuan dan puan, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.